First of all, terima kasih sangat-sangat kerana sudi menonton channel saya ni, channel Sembang Tidur. Dan sebelum kita bermula, sudi-sudikanlah subscribe channel saya ni supaya kita boleh dapat update berkenaan dengan tips kesihatan tidur dan macam mana untuk nak dapatkan tidur yang berkualiti. Okey. Jadi saya perkenalkan diri saya Hilmi Abdullah, bertugas sebagai sleep technologist di Makmal Kesihatan dan Kajian Tidur. Okey, jadi untuk video saya yang pertama ni, jom kita berkenalan dengan tidur kita sendiri. Macam mana? Okey, so tidur kita ni bukan sekadar mungkin kita ingat kita tidur malam, okey, kita bangun pagi esok, okey, itu saja proses dia kan. Sebenarnya pada waktu kita tidur malam tu, okey, ada berlaku beberapa proses lah dalam tubuh badan kita. Jadi saya tak nak sentuh terlalu detail. Sebenarnya tidur kita ni ada 4 peringkat. Ada 4 peringkat. Okey, mungkin kalau kita pernah dengar orang kata kanser ada 4 peringkat, ada 4 stage kan. Jadi sebenarnya tidur ni pun sama. Ada 4 stage juga yang mana dalam medical term dia dipanggil stage 1, stage 2, stage 3. Cuma yang stage yang keempat tu dia ada nama dia. Okey, pergi kepada stage yang pertama dahulu. Stage pertama ni adalah tidur yang dipanggil light sleep. Maksudnya tidur yang mamai-mamai lah kalau dalam bahasa kita. Okey, sebab contohnya kalau kita tengah memandu, ramai yang tahu orang boleh micro sleep sewaktu memandu. Jadi sewaktu micro sleep tu sebenarnya dia baru memasuki fasa stage pertama. Jadi dia dah tidur tapi dia agak senang nak terjaga oleh pengaruh-pengaruh luaran. Contohnya kalau ada orang panggil nama dia, ada orang sentuh, ada orang pergi kejut, ataupun kalau tengah bawa kereta tu terdengar horn ke apa semua kan, dia boleh terjaga semula. Tu dia dah tidur tapi dalam fasa light sleep. Itu stage pertama. Stage yang kedua. Stage yang kedua ni tidur yang paling stabil. That's why dalam medical term dia dipanggil sebagai stable sleep. Dan stable sleep ni dalam satu malam tidur kita, stable sleep ni adalah yang paling banyak lah. Komposisi dia antara 45 ke 55% daripada tempoh waktu tidur. Jadi sepanjang waktu tidur kita malam tu, separuh daripada tempoh masa tu adalah kita dalam stage yang kedua ni. Sebab apa stage kedua ni banyak? Sebab stable sleep ni yang mana dia memberi kita refreshing dalam tempoh masa stage 2 tu. Kemudian stage 3. Stage 3 ni adalah tidur yang nyenyak ataupun dalam term dia dipanggil deep sleep. Okey, deep sleep ni dia tak sebanyak stage 2. Dia dalam 20 ke 25% daripada tempoh waktu tidur kita. Dan stage 3 ni pun penting untuk apa? Untuk sel-sel repair dan regeneration dalam tubuh badan kita. Jadi kalau orang yang tidur ni dia cukup masa tidur dia ikut komposisi, jadi dia akan lebih awet muda. Mungkin kita selalu dengar. Sebab apa? Sebab waktu stage 3 ni lah sel-sel tubuh badan dia tu akan berganti yang baru. Jadi kalau orang yang kurang tak cukup tidur, sebab tu kita nampak iras muka dia tu pun lebih nampak tua berbanding daripada umur dia kan. Jadi benda tu benar. Sebab apa? Sebab stage 3 ni memainkan peranan untuk sel repair dan regeneration. Okey, kemudian stage yang keempat. Stage keempat ni dia special sikit. Dia ada nama dia. Dia dipanggil sebagai tahap mata bergerak cepat ataupun dalam term bahasa Inggeris dia rapid eye movement. Kenapa rapid eye movement? Sebab waktu stage yang keempat ni yang biasanya kita mengalami mimpi. Mimpi. Jadi kalau kita perasan kalau orang tu tidur malam, anak mata, berbola mata dia ni, kelopak mata dia tertutup, tetapi anak mata dia atau berbola mata dia bergerak ke kiri, ke kanan atau ke atas, ke bawah. Sebenarnya waktu tu dia sedang bermimpi dan dalam stage yang keempat yang dipanggil sebagai REM tadi. Okey. Jadi stage 1, 2, 3 tu adalah stage yang non-REM. Manakala stage yang keempat tu adalah stage REM. Stage REM ni pun adalah penting sebab apa? Kenapa kita mimpi waktu dalam stage yang keempat ni? Sebab waktu tu lah kita punya otak sedang save balik segala maklumat yang kita pelajari, yang kita dapat input dalam sehari tu, dia restore balik waktu stage keempat ni lah. That's why kalau orang tu tidur
tak nyenyak, dia tak sempat achieve stage yang keempat, dia akan lebih cenderung untuk cepat lupa, demensia dan sebagainya lah. Yang proses cepat lupa tu disebabkan dia kurangnya stage yang keempat tadi. Okey, jadi itu sedikit sebanyak berkenaan dengan kita punya kitaran tidur, peringkat tidur. Kitaran tidur saya tak sentuh lagi sebenarnya. Okey, jadi mungkin cukup dulu untuk kali ini. Jadi kalau anda semua suka lagi nak dengar berkenaan dengan proses-proses tidur kita supaya kita boleh faham dan macam mana kita nak dapat tidur yang lebih sihat, pada masa akan datang saya akan kongsikan. Tapi terlebih dahulu tolong subscribekan channel saya Sembang Tidur dan jangan lupa tuliskan sebarang komen, pertanyaan semua dekat ruangan komen dan saya akan balas pada masa yang akan datang. Kita jumpa lagi. Zas.